Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan memulakan pembintangan bagi subjek ilmu kalam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Abdullah Azam bin Ahmad, nombor matrik 064907. Saya akan mulakan dengan pendahuluan. Pendahuluan bagi syirik dari sudut bahasa. Menurut Az-Zabidi, syirik dari sudut bahasa bererti kufur. Manakala kata Ibn Faris, huruf shin, ra dan kaf adalah akar kata yang memiliki dua makna asal, iaitu yang pertama penyertaan ataupun perbandingan dan lawan bagi bersendirian, manakala yang kedua perpanjangan dan kelurusan. Manakala dari sudut istilah pula, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebut syirik ini adalah menjadikan bagi Allah itu sekutu, yang mana dia berdoa, takut, berharap, mencintainya sebagai bagaimana dia kecintaan kepada Allah, ataupun dia melakukan kepada sesuatu itu satu jenis daripada jenis-jenis ibadah. Maka orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ini dikenali sebagai musyrik, yakni mereka ini lebih bergantung kepada kuasa lain selain daripada meminta kepada Allah. Manakala seterusnya jenis-jenis syirik. Jenis syirik yang pertama syirik jali, iaitu syirik yang jelas. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang daripada agama Islam. Contohnya seperti sembah kubur, pokok, batu dan sebagainya. Manakala syirik yang kedua syirik kafi, iaitu syirik yang tersembunyi, iaitu seperti setiap ucapan ataupun perbuatan yang dinyatakan syirik oleh syarak tetapi tidak mengeluarkan daripada agama. Kebiasaannya syirik ini terjadi apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu dengan tujuan menunjuk-nunjuk. Manakala syirik yang ketiga amali, ialah percaya ada kuasa lain yang berkuasa selain daripada Allah. Syirik ini juga boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Baiklah, subtopik seterusnya syirik yang berkait rapat dengan rakyat Malaysia. Yang pertama, mempercayai dan meminta pertolongan daripada bomoh. Ini termasuk perbuatan kafir mendustakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyatakan kekafiran para dukun, peramal dan tukang sihir dalam Quran. Contohnya seperti ayat Baqarah 102 serta An-Naml ayat 65. Kerana orang yang dukun ini mereka bekerjasama dengan jin dan syaitan dalam menjalankan ritual-ritual perbomohan mereka. Dan jin dan syaitan itu membantu mereka setelah mereka melakukan perbuatan syirik dan kafir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Contohnya, berdoa. Berdoa di sini memohon kepada orang-orang soleh yang telah mati, seperti meminta pengampunan dosa, menghilangkan kesulitan hidup, ataupun untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti keturunan, kesembuhan daripada penyakit, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga, memakai ataupun mempercayai apa-apa bentuk tangkal ataupun azimat. Tangkal ini diartikan sebagai perkara yang digunakan bagi menolak bala seperti penyakit, hantu, jin dan lain-lain. Tangkal ini biasanya dipakai di leher, tangan ataupun kadang-kadang diletakkan di bawah bantal. Manakala pengertian bagi azimat pula adalah bahan yang terdiri pada tulisan yang ditulis pada kertas, kain, keratan kayu tertentu ataupun sisik tenggiling yang dipakai pada bahagian tertentu tubuh seperti contohnya pinggang, serta tempat yang dianggap mempunyai sakti dan boleh mengelakkan penyakit serta bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Nama diberi Muhammad Afiq bin Muhammad Nur, nombor matrik 064114. InsyaAllah saya akan menyambung pembintangan kawan saya sebentar tadi. Saya telah mengambil bahagian syirik, iaitu syirik yang pertama, iaitu syirik istiqlal. Syirik istiqlal adalah menetapkan adanya dua Tuhan. Iaitu syirik ini seperti kesyirikan orang Majusi yang beranggapan harus adanya dua Tuhan. Mereka menyembah lebih daripada satu Tuhan, iaitu mereka adanya dua Tuhan, iaitu menyembah api dan dewa-dewa lain. Ini didasari dari pemahaman bahawa tidak boleh bersatu antara yang menciptakan keburukan dan kebaikan. Maksudnya kat sini mereka beranggapan Tuhan untuk kebaikan ada satu dan Tuhan untuk keburukan ada satu. Sehingga mereka beranggapan harus adanya dua Tuhan. Satu Tuhan untuk menciptakan kebaikan
yang mereka menamakan dengan Harmus, dan Tuhan satunya lagi untuk menciptakan keburukan yang mereka namakan Azdan. Maksudnya kat sini ada dua Tuhan. Ini Tuhan untuk kebaikan dan Tuhan untuk keburukan. Kat sini kita nampak dia bercanggah dengan agama Islam, yang ini menyembah dua Tuhan, yang ini tidak menyembah Allah tetapi menyembah Tuhan yang lain yang mengikut kesangkaan mereka. Baiklah, saya akan menerangkan hukum syirik istiqlal. Hukum bagi syirik ini ialah seseorang itu dikira kufur, iaitu kafir secara ijma'. Ini adalah pendapat ijma' ulama' kerana dia bercanggah dengan agama Islam, iaitu menyembah selain daripada Allah dan menyembah dua jenis Tuhan, iaitu Tuhan keburukan dan kebaikan. Baiklah, sekian daripada saya. Kawan saya akan menyambung pembentangan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad An-Nasai bin Muhammad Nasir dan nombor materi saya 062599. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan dari mana sahabat saya iaitu Saudara Azam telah berikan berkaitan dengan pendahuluan berkaitan dengan tajuk kami iaitu syirik dan jenis-jenis dia. Seperti mana kita tahu, kita dah tengok syirik itu macam mana, iaitu di mana maksud syirik ni ialah kita menyekutukan Allah ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu. Di mana perkataan asal dia adalah syaraka, iaitu menyamakan, di mana Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, namun kita samakan dia dengan makhluk ataupun sesuatu. Jadi untuk syirik ni dia ada 6 jenis. Jadi saya akan terangkan dua yang pertama, iaitu syirik taklid dengan syirik tab'id. Okey, syirik taklid ni macam mana? Kita dah tahu perkataan syirik tu macam mana. Jadi untuk taklid, iaitu dia mengikut seseorang atau individu tanpa mempunyai hujah ataupun dalil. Di mana contoh, dia pergi ke masjid, kemudian dia tak tahu solat tu apa, tapi dia ikut orang tu solat. Itu maksud dia taklid. Dia tak tahu pun solat tu macam mana, dia tak tahu rukun solat tu macam mana, bacaan pun tak tahu. Dia cuma pergi tengok orang buat, maka dia ikut buat. Itulah maksud dia taklid. Jadi syirik taklid ni macam mana? Syirik taklid tu dia ikut orang melakukan syirik. Contoh, orang tu sembah patung, dia tak tahu pun sembah patung tu syirik, tapi dia ikut orang tu. Itu maksud dia syirik taklid. Jadi bagaimana dengan hukum di sisi ulama berkaitan dengan syirik ni? Hukum dia jatuh kufur secara ijma'. Kerana hukum syirik secara taklid ni, dia seseorang itu dia jahil, jadi kena belajar lah. Jadi mana kata perlu belajar menuntut ilmu supaya kita tak terjebak dengan perkara-perkara syirik ini. Jadi yang kedua ialah syirik tab'id, iaitu syirik dia membahagikan. Macam mana syirik yang membahagikan tu ialah contoh saya bagi untuk syirik tab'id ni, kita boleh ambil contoh agama Kristian, yang mana Kristian ni dia menggambarkan konsep Trinity, iaitu 3 Tuhan, di mana Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Jadi kita mungkin faham, jadi Kristian ni ada 3 Tuhan. Tidak, Tuhan dia tetap Allah Ta'ala, tapi dia membahagikan 3 bahagian. Bahagi Tuhan Anak, Tuhan Bapa dengan Roh Kudus, gabung 3 ni kepada Allah yang satu. Itu dia maksud dia pembahagian dia. Dia bahagi 3, kemudian daripada bahagi 3 itu jadilah Tuhan yang satu. Itulah maksud dia syirik tab'id. Jadi bagaimana syirik tab'id ini? Hukum dia ialah jatuh kufur juga secara ijma' ulama', kerana Allah Ta'ala ini ialah zat yang maha esa, iaitu zat yang esa. Jadi kita tak boleh bahagikan Allah Ta'ala itu macam tu, jatuh syirik. Sebab pembahagian ini bila kena dengan makhluk. Sebab makhluk ada bahagian dia, ada bahagian, contoh badan kita ada bahagian kanan, bahagian kiri, bahagian kepala, bahagian kaki. Jadi makhluk itu sahaja yang pembahagian. Allah Ta'ala ini tidak, iaitu zat yang maha esa. Jadi sekian daripada saya. Jadi sahabat saya lain akan menyambung 4 lagi pembahagian syirik. Jadi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Mizukirin bin Muhammad Zaidi, nombor matrik 063894. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan berkenaan dengan syirik takrib. Syirik takrib ini adalah beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikannya itu sebagai sembahan atau sebagai perantaraan dengan hasrat iaitu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala.
seperti mana yang dilakukan oleh kaum musyrikin, mana Allah merakamkan kata-kata mereka dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina attakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka, yakni sembahan mereka itu, melainkan agar mereka itu dapat mendekatkan diri kami ini kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan ciri syirik takrib ini adalah mereka taat kepada agama dan ajaran yang dipegang mereka itu dengan hasrat apa amalan yang mereka lakukan itu dapat mendekatkan diri mereka dengan Allah. Padahal amalan yang dilakukan itu hanyalah reka semata-mata yang telah direka-reka oleh orang-orang yang terdahulu. Dan hukum syirik takrib ini secara jumhur ulama'nya adalah kufur kerana ianya termasuk dalam syirik akbar. Yang keduanya adalah syirik asbab. Syirik asbab ini adalah menyandarkan satu kesan itu terhadap sebab tertentu, bukannya kerana Allah Ta'ala. Contohnya, merasakan kesan kekenyangan yang mereka dapat itu kerana makan yang dilakukan oleh mereka, dan bukannya kenyang itu datang daripada Allah. Dan ciri mereka ini adalah seperti menduakan Allah kerana mereka menganggap terdapat sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala yang dapat memberi kesan kepada mereka, yang dapat menjamin kehidupan seterus mereka itu. Padahal hanya Allah yang dapat menentukan, dapat menjamin masa hadapan mereka. Dan hukum syirik asbab ini tidak dapat dihukumkan secara meluas kerana ia memerlukan kepada perincian. Kerananya syirik asbab ini boleh menjadi dua. Yang pertamanya ialah syirik asbab itu menyebabkan mereka ini kufur, dan yang keduanya akan hanya menyebabkan mereka ini menjadi fasik ataupun bid'ah, bergantung kepada keadaan yang mereka lakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Asmuni dan nombor matrik saya ialah 063040. InsyaAllah saya akan menerangkan mengenai syirik akbar. Apakah ini maksudkan dengan syirik akbar? Syirik akbar secara definisinya bermaksud beramal dengan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dan meninggalkan perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi amalan tersebut tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksud pengamal syirik akbar ini beramal selain kerana Allah Ta'ala. Ia lebih umum dikenali sebagai beramal kerana nafsu manusia. Mereka beramal hanya untuk mendapat pujian daripada sebahagian hamba-hamba Allah. Selanjutnya, kita masuk pula kepada ciri-ciri pengamalan syirik akbar. Ciri-ciri yang pertama ialah mereka ini selalu bersifat riak. Pengamal syirik akbar melakukan ibadah yang disuruh Allah, tetapi dengan tujuan semata-mata untuk menunjukkan keimanan mereka kepada khalayak ramai. Yang kedua, mereka ini tidak setia dengan ajaran Islam. Pengamal syirik akbar akan mudah meninggalkan ajaran Islam yang dipelajarinya kerana hati mereka tidak terikat langsung dengan ajaran yang mereka pelajari. Dan yang ketiga, mereka mudah melakukan ibadah bagi memperlihatkan diri mereka ini lebih agung daripada hamba-hamba Allah yang lain. Ciri yang keempat pula ialah pengamal syirik akbar ini mudah kecewa bila gagal dalam sesuatu perkara yang mereka kerjakan. Hal ini disebabkan oleh hati pengamal syirik akbar itu sendiri. Hati mereka tidak terhubung atau tidak terikat langsung dengan apa yang mereka pelajari dalam ajaran Islam. Hati seperti mereka ini tidak akan mampu redha dengan ketentuan takdir ilahi ke atas diri mereka. Dan perbincangan yang terakhir sekali adalah mengenai hukum syirik akbar. Hukum kita sebagai umat Islam beramal dengan syirik akbar ini ialah ianya dikira sebagai maksiat dan tidak kufur secara ijma'. Yang ingin dimasukkan di sini ialah perbuatan beramal kerana selain Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dikira sebagai kufur, tetapi perbuatan syirik ini dikira sebagai maksiat sahaja. Kesimpulan dan penutup.
dapat disimpulkan bahawa syirik ini merupakan dosa yang amat bahaya. Syirik ini adalah dosa besar yang paling besar, oleh itu ianya diletakkan sebagai dosa besar yang pertama daripada 76 dosa besar yang dihimpunkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Maka jelas syirik ini merupakan perkara yang sangat diharamkan dalam Islam. Allah juga telah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 48. Manakala Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, iaitu ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik. Manakala Ibnu Jauzi berkata, Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik, yang mati dalam kesyirikan. Bermaksud jika seseorang itu meninggal dalam keadaan sempat dia bertaubat, maka dia akan selamat daripada azab neraka. Rasulullah SAW bersabda, Akbarul kabairi al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah. Oleh itu beberapa langkah mesti dilakukan untuk mengelakkan syirik ini dapat terus membarah dalam hidup manusia, seperti melaksanakan undang-undang Islam serta memperbanyakkan seminar mengenai bahaya syirik dan seumpamanya. Selain itu, anggota masyarakat juga mesti didedahkan dengan bahaya syirik ini supaya kita dapat membezakan apakah pekerjaan dan perkataan kita selama ini mengandungi unsur syirik ataupun sebaliknya. Jadi akhir kalam, sama-samalah kita membangun dan berjihad kepada jalan Allah dan menjauhi kemungkaran serta apa yang dilarang olehnya, supaya Islam menjadi kuat dan teguh, terutamanya di akhir zaman ini. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.